Sehingga pukul 10 malam, Simah isteri si Meon masih lagi mengerang-erang sakit kepala. Pada mulanya saya menyangkakan dia pening kepala biasa sahaja. Mungkin disebabkan hawa panas. Tetapi akhirnya Meon memberitahu Simah akan diserang sakit kepala setiap kali saya datang ke situ. Bagaimanapun sakit kepalanya itu akan beransur hilang bila saya meninggalkan rumahnya. Sebenarnya Simah memang selalu diserang sakit kepala. Cuma sakitnya bertambah berat kalau saya datang menemui Meon. Setelah 5 tahun berkahwin dengan Meon, rumah tangga mereka tidak begitu tenteram. Simah sentiasa merasa tidak tenteram dengan sikap Meon. Tetapi mengapa dia merasa tidak senang dengan Meon? Dia sendiri tidak tahu. Mujurlah Meon dapat bersabar dengan perangai Simah. Kalaulah tidak bersabar, memang sudah lama rumah tangga mereka runtuh. Meon dapat memikirkan tentulah adalah masalah yang lain yang menyebabkan Simah berperangai benci saja ketika melihat Meon. Bila hatinya senang, Simah tetap menunjukkan kasih sayangnya terhadap Meon. Sebab itulah Meon dapat memahami bahawa Simah memang ada gangguan lain menyebabkan dia berperangai sentiasa benci saja ketika melihat dia. Apabila tiba masa, hatinya tidak tenang. Memang Meon berhajat untuk membawa isterinya menemui ulung bahar. Jadi, kedatangan saya ke rumah Meon pun memang ada kaitannya dengan cadangan Meon untuk membawa Simah berubat kepada ulung bahar. Dah lama ke si Simah ni sakit macam ni? Tanya saya bila Simah semakin kuat mengerang-gerang sebaik saja saya masuk ke biliknya. Sejak saya kahwin memang macam ni lah sakit dia, ujar Meon lemah. Sabar sungguh awak ni Meon, sabar sungguh, kata saya. Meon terdiam. Terkejut juga dia bila saya kata demikian. Pada anggapannya, saya mengatakan sabar disebabkan dia boleh bertahan demikian lama dengan Simah. Saya dapat menangkap akan perasaan Meon bila saya memberitahu demikian tadi. Oleh itu, cepat-cepat saya menyambung. Maksudnya, kau tak bawa Simah berubat. Lama sangat kau bersabar membiarkan Simah macam ni. Jelas saya supaya Meon tidak terkeliru dengan kata-kata saya itu. Inilah saya nak bawa jumpa ulung bahar nanti ni, keluh Meon menahan isterinya yang mengerang-gerang sakit kepala. Simah, isteri Meon ini berasal dari air tawar Perak. Sejak berkahwin dengan Meon 5 tahun yang dahulu, jarang mereka balik ke kampung Meon di Temerloh. Lagipun memang Meon tidak menyangka Simah mengidap penyakit demikian. Sebab itulah dia tidak cepat-cepat membawa bertemu dengan ulung bahar. Cubalah Ustaz tengok-tengokkan dulu, kata Meon semakin rusuh melihat isterinya mengerang-gerang sakit kepala. Sakit kepala lain macam ni Meon. Jelas saya merasakan bulu roma saya meremang seram sejuk. Kalau dia melawan tak terkawal dek kita. Cubalah kau telefon adik kau di Datuk Keramat suruh dia datang. Kalau ramai nanti panjang juga ikhtiar kita. Saya menyuruhnya menelefon adiknya si Jamlus yang berada di Datuk Keramat. Saya tahu Meon mempunyai adik di Kuala Lumpur yang tinggal di Datuk Keramat. Sudah 2-3 kali kami bertemu di rumah Meon itu. Kalau ada saudara mara Meon, tidak segan jugalah saya mahu mencuba mengetahui punca penyakitnya. Cepat-cepat Meon menelefon Jamlus adiknya. Di samping itu dia juga memanggil jirannya. Dalam keadaan demikian, masing-masing kelang kabut juga melihat keadaan isteri Meon sambil menuduhnya mati pucuk kerana sudah 5 tahun berkahwin masih lagi belum mendapatkan anak. Bagi Meon, maki hamun demikianlah sudah perkara biasa kepadanya. Dia tidak tersinggung kalau Simah bercakap demikian. Tetapi bagi jiran-jiran yang baru datang menjengah, terkejut juga dia mendengar kata-kata Simah itu. Tidak lama kemudian, kira-kira jam 11.30, Jamlus datang bersama dengan isterinya. Terkejut juga dia apabila Meon menelefon tentang Simah sakit. Tentulah sakit Simah berat, hingga menyebabkan abangnya menelefon dia untuk segera datang. Kita bawa dia pergi hospital je lah, kata Jamlus sebaik saja melihat kakak iparnya mengerang-gerang kesakitan. Boleh jadi migraine ni. Elok cepat kita bawa ke hospital. Kesannya tidak sabar lagi melihat Simah yang menggelepar ke atas katil. Sabar dulu, sahut Meon menahan kerusuhan hatinya. Jiran-jiran yang lain juga mendesak supaya Simah dibawa ke hospital, memandangkan keadaannya menggelepar seperti ayam yang kena sembelih. Saya masih lagi berfikir apakah cara yang harus dilakukan dengan keadaannya demikian. Keadaan demikian begini bukanlah baru kali pertama saya tempuhi. Sebab itu saya tidak tergopoh-gopoh sangat ketika melihat keadaan Simah itu.
Kak Simah ni kena migrain agaknya ni. Tak payah nak sabar-sabar lagi, bawa je terus ke hospital. Jelas Jamlus lagi. Tetapi Meon yakin Simah bukan dihinggapi sakit migrain. Kalaulah Simah kena sakit migrain, masakan dia akan memaki Hamun, menuduh dirinya yang bukan-bukan, sehinggakan Simah tergamak mengatakan dia mati pucuk kerana tidak mendapat seorang anak pun setelah 5 tahun berkahwin. Mujurlah dia dapat menahan sabar apabila dituduh demikian. Memang dia sedar Simah sakit, tetapi tidak dapat memastikan sakit apakah yang sebenarnya. Setelah ada ura-ura saya mahu menemui Ulun Bahar, barulah dia bercadang mahu mencuba membawa Simah berubat pada Ulun Bahar. Ada dukun di sini yang boleh kita cuba? Saya bertanya pada Meon. Meon menggeleng kepala tidak tahu. Memang dia tidak tahu siapakah dukun di kawasan perumahan itu. Maklumlah, masing-masing sibuk dengan tugas harian. Kadang-kadang jiran sebelah rumah pun tidak dikenali. Ini kan pula mahu mengetahui siapakah dukun di situ. Kita cuba cari kan dekat Sungai Pusu. Seorang jiran memberitahu. Boleh juga kita panggil dukun tu, kata saya berpaling pada jiran yang memberitahu itu. Saya tak tahu rumah dia, sahut dia serba salah. Tetapi yang saya dengarlah dia memang duduk di Sungai Pusu. Kalau kena penyakit macam ni, selalunya orang panggil dia lah. Jelas jiran itu lagi. Kalau tak tahu rumah, macam mana nak cari malam-malam ni? Kelus Jamlus pula. Kata-kata Jamlus itu benar juga. Sekiranya hari siang boleh juga bertanya pada siapa-siapa yang melintas di situ. Namun bila hari malam, masakan mahu mengetuk rumah orang untuk mencari dukun tersebut. Sungai Pusu tu bukannya besar sangat. Seorang lagi jiran mencelah. Mari kita ke sana. Kita carilah sampai dapat. Ujarnya mengajak Jamlus mencari dukun berkenaan di Sungai Pusu. Setelah Jamlus dan jiran itu pergi, keadaan Simah masih juga tidak berubah. Dia mengelepar ke kiri dan ke kanan sambil mengerang sakit kepala. Jiran-jiran yang datang menziarah tadi tidak keruan dengan keadaan tersebut. Sebelum dukun tu sampai, Ustaz, cuba-cubalah dulu. Meon menepuk bahu saya. Saya tahu Meon memang ikhlas meminta saya mendoakan supaya isterinya sembuh. Dalam masa setahun dia mengenali saya, memang dia sudah mengagak mestilah ada sebab mengapa saya berhajat sangat mahu menemui Ulun Bahar. Selalu juga dia bila terasa sakit gigi, mengusik-usik suruh saya untuk ubatkan. Tetapi tidak pernah pula saya penuhi permintaannya. Kalau dia mendesak juga, saya suruh dia pergi ke klinik gigi sahaja. Bagaimanapun, Meon tidak pernah berkecil hati kalau saya bersikap demikian. Pernah juga dia meminta saya untuk doakan supaya tidak basah terkena hujan. Saya beritahu dia doa supaya tidak basah terkena hujan. Pakailah payung. Semua ini adalah usik-musik sahaja. Dia hanya mahu berolok-olok dengan saya. Seperti juga dia pernah berolok-olok dengan Ulun Bahar. Tetapi kali ini saya sedar Meon bukanlah untuk berolok-olok. Dia meminta dengan ikhlas. Saya menjadi serba salah dengan permintaan Meon, di samping keadaan Simah yang semakin membimbangkan. Dalam ingatan saya sudah tergambar mungkin ada benda lain yang mengganggu sehingga menyebabkan Simah cepat diserang penyakitnya apabila saya berada di rumah itu. Hingga pukul 12 malam, dukun dari Sungai Pusu yang dijemput oleh Jamlus masih lagi belum datang. Jamlus juga tidak nampak lagi muka hidung. Memandangkan keadaan Simah menggelepar, menahan sakit di kepalanya, saya pun meminta izin dari Meon untuk memegang kepala Simah. Kira-kira 2 minit saya memegang kepalanya, tiba-tiba Simah bingkas bangun lalu meludah ke arah saya. Kau yang tukang kacau, laknat! Bentak Simah yang macam mahu menerkam ke arah saya. Buat apa kau datang selalu ke sini? Kau nak nikah dengan aku ke? Dia ketawa mengilai. Kau harus sabar ya Meon, sabar. Bisik saya perlahan. Yang bercakap ni bukan Simah lagi. Yang lain yang bercakap ni. Saya cuba menerangkan kepada Meon. Saya tahu Ustaz, saya tahu. Jelas Meon merapati saya. Buatlah macam mana pun, memang saya tahu.
Faksa sebab itulah saya selalu ikut ulun bahar, ujarnya. Si Mah terus berdiri dengan tangannya mahu mencengkam leher saya. Cepat-cepat Meon memegang pinggangnya, membawa rebah semula ke katil. Meon, kau ni jangan jadi bodoh. Si Mah meronta-ronta mahu melepaskan diri dari Meon. Inilah jantannya yang selalu menggoda aku. Dia ni nak nikah dengan aku, tapi aku tak nak. Aku sayangkan kau, Meon. Dia merintih-rintih bagaikan merayu. Siapa yang nakkan kau? Aku pun tak nak. Bentak Meon. Kau tak nak pada aku? Mata si Mah terjegil memerhatikan Meon. Aku tak mahu, sahut Meon keras. Sekarang ni kau ceraikan aku. Si Mah juga bersuara keras. Berambuslah kau, kata Meon. Lepaskan aku. Si Mah meronta-ronta sekuat tenaga. Lepaskan aku, biar aku berambus. Dia membentak-bentak sambil menumbuk dada Meon. Kalau kau nak berambus, kau berambus je lah. Jerkah Meon semakin kuat memaut pinggang si Mah. Tapi kau tinggalkan si Mah tu. Katanya memahami apa sebenarnya berlaku di sebalik keadaan si Mah demikian. Kau ni gila, aku ni bukan ke si Mah. Dia tertawa mengejek. Aku tahu kau tu setan, bentak Meon. Dari cara Meon bercakap itu memang saya tahu dia juga menyedari akan penyakit isterinya. Tetapi selama ini dia sengaja merahsiakan dari pengetahuan saya. Dia bimbang kalau saya mengetahuinya, nanti akan menyusahkan saya pula. Memang Meon tahu akan gangguan syaitan tersebut. Tetapi apakah jenis gangguannya tidaklah diketahui. Sekejap lagi dukun Sungai Pusu datang. Kau rasa nanti? Meon cuba mengugut. Bapak dukun Sungai Pusu pun aku tak takut. Balas si Mah termengah-mengah mahu melepaskan diri dari Meon. Beberapa orang jiran wanita juga turut sama membantu memegangkan kakinya. Dukun Sungai Pusu tu takut pada aku. Takkan dia berani datang. Dia tertawa macam menyindir Meon. Diam! Herdik saya merenung muka si Mah. Ketika ini saya tidak nampak si Mah lagi meronta-ronta di atas katil. Saya berada jauh dari rumah Meon di Gombak, di sebuah bukit dekat air tawar di Perak. Diam, kata aku. Sekarang kau datang ke sini supaya aku bakar kau dengan Ayatul Kursi. Saya terus membaca Ayatul Kursi sebanyak 17 kali. Selesai sahaja saya membaca Ayatul Kursi, wajah si Mah bertukar menjadi seorang perempuan tua kurus dengan rambutnya menggerbang putih. Perempuan tua itu mengilah ketawa mengejek-ejek saya. Dia merenung saya bagaikan mahu menerkam, tetapi tidaklah dapat marah. Jangan kau nak sembunyi lagi. Suara saya semakin keras. Merepeklah kau. Jangan cuba nak goda aku. Perempuan tua itu terkikik-kikik ketawa. Aku ni bini Meon. Buat apa kau nak goda? Mentang-mentang Meon mati pucuk. Kau fikir aku mudah tergoda dengan kau? Dia cuba menyakitkan hati Meon yang mendengarnya. Kau fikir si Meon tu bodoh? Sahut saya sambil memerhatikan gerak-gerinya yang mencari tipu helah. Kau tu dah tua. Meon tengok pun tak ada nafsu. Saya pula menyakitkan hatinya. Dia menjadi marah bila saya katakan dirinya sudah tua. Dia tetap mengaku dirinya si Mah, walaupun saya sudah melihat akar rupa asalnya. Jangan kau nak berdusta. Saya membaca ayat Yasin dan mengembuskan ke arahnya. Angin kencang bertiup menyebabkan dia melayang-layang tidak jejak ke bumi. Aku tahu kau perempuan tua, simpan palesit, tubuh kau kurus, rambut menggerbang putih macam pontianak. Siapa pun tengok tak naik nafsu lah. Kata saya lagi. Dia pertama marah bila saya sudah mengetahui dirinya yang sebenar. Pada sangkaannya, saya hanya melihat si Mah terbaring meronta-ronta menggelepar di atas katil. Barulah disedarinya saya sudah melihat dirinya yang sebenar dari kawasan hutan terbiar di sebuah bukit di kampung si Mah. Bila diketahuinya dirinya sudah dapat dikesan, dia terpaksa menentang habis-habisan. Perempuan tua itu mengeluarkan botol kecil dari ikatan pinggangnya, lalu mengeluarkan seekor belalang. Anak aku ini akan mengajar kau. Gerutunya lalu melepaskan belalang tersebut.
Seekor belalang sebesar pohon kelapa menerpa ke arah saya. Cepat-cepat saya melompat ke atas belalang tersebut. Saya menyebut Allahu Akbar 3 kali, menyebabkan belalang itu kembali menjadi kecil dan jatuh ke dalam genggaman saya. Perlahan-lahan saya memulas kepala belalang itu dengan membacakan ayatul kursi sebanyak 33 kali. Ketika ini perempuan tua itu terjerit-jerit memegang tengkuknya menahan kesakitan. Dia terkial-kial merebahkan badan ke bumi untuk mahu melawan balik. Apabila saya pulaskan kepala belalang itu sampai terputus, tubuh perempuan itu bertukar menjadi belalang. Lalu ia terbang berlega-lega di kepala saya untuk menyerang. Bagaimanapun dia tidak dapat menghampiri saya. Kemudian saya membaca Lanarjumannakum dari surah Yasin yang menyebabkan dia terpelanting ke tanah. Berpuluh-puluh panah api datang menerjah ke tubuhnya. Dia mengeliat menahan panahan api itu, tetapi masih juga bertahan, tidak mahu mengalah. Apabila tidak tahan dengan panahan api, belalang berkenaan berkepul-kepul menjadi asap hitam lalu membentuk satu lembaga manusia. Lama-kelamaan dia menjelma di hadapan saya. Dia lelaki tua bertubuh kurus memakai pakaian serba hitam. Mukanya cengkung berkedut-kedut macam kulit gajah. Aku sayang pada si Mah ni, ujar lelaki bertubuh kurus itu. Aku nak nikah dengan dia. Kenapa awak tak bagi? Suaranya lemah bagaikan meminta belas kasihan. Si Mah tu dia mahu ke kat awak? Tanya saya. Ada masa dia mahu, ada masa dia tak nak, beritahunya perlahan terketar-ketar. Apa pasal dia tak nak? Saya mengujinya. Dia kata saya ni mati pucuk, ujarnya serba salah. Si Mah kan dah nikah dengan Mi'on, jerkah saya memberikan amaran. Kenapa yang awak ganggu dia lagi? Tanya saya keras sambil mengejeknya. Aku cintakan dia, jelasnya menangis tersedu-sedu. Buruk sangat rupa awak. Dahlah tua menangis, sindir saya. Dalam masa saya berkata-kata dengan lelaki tua itu, tiba-tiba perempuan tua bertubuh kurus itu menjelma semula. Dia terlalu marah kerana lelaki itu cuba berbaik-baik dengan saya. Dia ni lah yang selalu kacau kita, kata perempuan tua menjelirkan lidahnya kepada saya. Saya hanya mendiamkan diri. Saya mahu lihat sejauh mana tindakan seterusnya daripada mereka berdua. Tetapi mereka berdua tidaklah menyerang saya. Cuma perempuan tua itu sahaja yang menyindir untuk menyakitkan hati, sementara lelaki tua itu seolah-olah di dalam ketakutan. Dia nak pisahkan kita, ujar perempuan tua itu lagi. Kalau dia datang dekat, aku rasa tubuh aku macam terbakar. Sebab tu kita mesti jauhkan dia dari berkawan dengan Mi'on. Aku tak tahu apa ilmu yang dia pakai. Perempuan tua itu menangis teresak-esak sambil mengeliat-liat seperti menanggung bahan kepanasan. Lelaki itu tetap mendiamkan diri. Dia mengusap-usap rambutnya menggerbang putih. Sekali-sekala saya nampak muka perempuan tua itu berubah menjadi simah. Tetapi apabila saya hembuskan ayat Hazihi jahannamul lati kuntum tu'antun, wajah tersebut tidak jadi bertukar. Dari situ dapatlah saya fahamkan bahawa memanglah sukar mahu mengubati si Mah, kerana gangguan yang datang itu bukanlah datangnya dari luar. Gangguan ini datang dari keluarganya, turun-temurun yang pernah menyimpan pelesit. Apabila pelesit itu sudah tidak bertuan, maka dia mencari keturunan tuannya sebagai sumpahan untuk mencari naungan. Si Mah yang tidak tahu apa-apa tidaklah mahu menerima kedatangan pelesit yang berasal dari datuk nenek moyangnya itu. Ini ialah yang selalu mengganggu dia kerana dirinya cuba terpisah jauh dari pelesit tersebut, sedangkan pelesit berkenaan cuba untuk mendekatkan dirinya. Sebab itulah pelesit berkenaan menjadi seperti orang yang diganggang oleh api bila berdekatan dengan orang-orang yang mengamalkan membaca suratul kursi setiap hari. Mungkin si Mah sendiri tidak tahu tentang asal-usul datuk nenek moyangnya dahulu. Ada yang memelihara pelesit. Jauhkanlah dia dari sini, rayu perempuan tua itu kepada lelaki tua yang berada di sampingnya. Lelaki tua itu menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali. Kemudian beribu-ribu belalang menerpa ke arah saya. Sebaik saja belalang-belalang itu mahu menerpa, saya akan hembuskan Fatihah, menyebabkan semuanya gugur ke bumi seperti dibakar api. Terasa saya seakan-akan lemas akibat bau hangit belalang terbakar. Merah pada muka lelaki tersebut melihat semua belalangnya habis terbakar. Semua belalang yang jatuh itu tengkuknya terpatah dan keluarlah seulas nasi dan sehelai rambut dari tengkuk yang telah terpatah itu.
Aku datang mencari anak cucu aku. Lelaki tua itu bersuara keras. Tak patut awak putuskan hubungan kasih sayang kami. Katanya kesal dengan sikap saya yang menghalang tindakan dia. Si Mah dah tak perlukan awak lagi, sahut saya membentak. Dia hanya perlukan Meon. Biar Meon saja yang jaga dia. Awak tu tak perlulah nak susah payah untuk jaga dia, ujar saya memarahinya. Ketika saya menyahut kata-katanya, dia menyimbahkan air ke atas bangkai-bangkai belalang tadi. Sekaligus bangkai-bangkai terbakar itu menjadi kepulan asap hitam yang berjurai-jurai seperti rambut. Juraian rambut menyerkup ke kepala saya, menyebabkan pandangan saya gelap, tidak kelihatan apa-apa lagi. Namun saya tetap bertenang menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Semua yang saya hadapi itu adalah tipu daya syaitan belaka. Beberapa ketika saya terperangkap di dalam juraian rambut itu hingga hampir-hampir meliliti seluruh tubuh saya. Lalu saya bacakan surah Wat-Duha 10 kali. Tiba-tiba juraian rambut itu melayang ditiup angin. Lelaki tua itu semakin marah kerana rambut yang menyerungkup ke kepala saya tadi diterbangkan oleh angin. Itulah pertama kali serangannya sampai ke tubuh saya. Memang kesilapan yang telah saya lakukan membiarkan dia menyerang sambil melayani dia bercakap. Tok Haji pernah mengingatkan saya supaya tidak melayani syaitan apabila berhadapan dengannya. Kalau menentang syaitan, mestilah digempur sampai mereka kalah. Sekiranya kita melayaninya, sudah tentulah kita termasuk ke dalam perangkap tipu dayanya untuk melalaikan kita. Setelah teringatkan Tok Haji, saya pun menguatkan zikir saya. Saya membaca beberapa ayat yang diajarkan oleh Tok Haji. Ketika ini, seluruh kawasan ini bergoncang kuat seperti gempa yang disambut oleh petir serta kilat. Orang tua lelaki dan perempuan itu berlari-lari mahu menyelamatkan diri. Batu-batu dari atas bukit juga gugur melayang menerja ke arahnya. Mereka berdua menjadi panik dengan gempa yang datang secara tiba-tiba. Saya tetap berdiri di tengah-tengah gempa itu memerhatikan mereka berdua berlari ke ujung ke pangkal mencari tempat yang selamat. Tetapi kemana sahaja mereka berlindung, petir dan kilat menyambar. Mereka terpelanting apabila disambar kilat dan petir yang bertalu-talu. Termengah-mengah mereka mencari tempat perlindungan. Akhirnya, mereka lesap di dalam kepulan asap di tengah-tengah detuman petir serta kilat yang menyambar. Setelah mereka berdua hilang, saya memberhentikan bacaan. Lama saya menunggu di situ, namun dia tidak muncul-muncul lagi. Saya rasa buat sementara itu, dia tidak akan datang lagi mengganggu. Bagaimanapun, mereka tetap akan berusaha untuk meneruskan cita-citanya untuk bernaung kepada si Mah. Hal inilah yang mahu saya beritahu kepada Meon, supaya dia sendiri mesti mempunyai persediaan menghadapi kemungkinan tersebut. Setelah yakin mereka tidak akan mengganggu lagi, saya meninggalkan kawasan hutan di pinggir bukit itu dan kembali berdiri di dalam diri. Apabila saya membuka mata, saya dapati si Mah sudah pulih semula, tetapi keadaannya masih letih lagi. Saya rasa buat sementara itu dia tidak akan datang lagi mengganggu. Rupanya ketika saya menghadapi suasana sengit tadi, Jamlus dan rakannya yang pergi menjemput dukun ke Sungai Pusu sudah pun balik. Mereka berdua hampa kerana dukun berkenaan sudah pun dijemput oleh orang di Damansara, sehingga hampir pukul 2 pagi mereka menunggu. Dukun itu tidak juga balik. Akhirnya terpaksalah mereka mengambil keputusan balik semula ke rumah Meon. Jamlus bertanyakan kepada saya siapakah yang melakukan gangguan itu. Saya hanya tersenyum dengan soalan demikian. Selalunya begitulah pertanyaan yang diterima apabila menghadapi masalah demikian. Sepatutnya mereka bersyukur kerana dapat menjauhkan diri dari gangguan syaitan. Siapa yang membuat gangguan itu tidak harus difikirkan lagi. Apabila saya tanyakan kepada si Mah sama ada terdapat di kalangan keluarganya di masa lalu yang menjadi dukun atau bomoh, si Mah memberitahu ayah kepada moyangnya dahulu memang seorang dukun yang terkenal. Tetapi selepas peringkat moyangnya, dia tidak lagi mahu menjadi dukun sehinggalah sampai kepada beberapa keturunan seterusnya. Saya sedar apa yang berlaku ke atas diri saya, ujar si Mah di dalam keletihan.
Tetapi saya tak dapat nak mengawal diri, macam ada kuasa lain yang mengawal saya. Jelasnya bila mengingatkan peristiwa sebentar tadi. Memang saya akui cerita si Mah itu. Memang mereka yang menerima gangguan ini sedar apa yang sedang berlaku, tetapi mereka tidak dapat mengawal dirinya sama ada bercakap ataupun bertindak. Kejadian demikian memang aneh, tetapi itulah hakikat yang sebenarnya. Apabila saya menerangkan kepada si Mah mengenai belalang pelesit, dia teringat arwah neneknya pernah memberitahu tentang keluarganya dari keturunan dulu memang memelihara pelesit. Semasa Tok Bani meninggal dunia, dia tidak sempat menurunkan pelesit peliharaannya itu kepada anak cucunya. Maka pelesitnya itu sentiasalah mencari anak cucu Tok Bani untuk tempat bernaung. Apabila pelesit itu tidak dapat bernaung, maka anak cucu Tok Bani pun menjadi mangsa. Adik nenek si Mah itu pernah menjadi lumpuh dengan tidak bersebab. Penyakit lumpuhnya itulah yang membawa maut kepadanya. Selepas dia meninggal dunia akibat lumpuh, seorang lagi keluarganya mati muntah-muntah darah seperti termakan racun. Hingga sampailah kepada bapa saudara si Mah yang bernama Jana. Dengan tidak semena-mena diserang penyakit lemah tenaga batin hingga menyebabkan dia menjadi tidak siuman. Ketika mengubat Jana inilah Dukun Busu mendapat tahu tentang Tok Bani menyimpan pelesit. Dukun Busu mencari punca-punca Jana, kenapa dia hilang tenaga batin hingga menjadikan dia tidak siuman. Dia mendapati pelesit Tok Bani yang sudah tidak bertuan itu mencari perlindungan kepada Jana. Disebabkan Jana tidak tahu bagaimana mahu memeliharanya, maka pelesit itu telah memakan tuannya sendiri. Tidak siapa pun tahu Tok Bani memelihara pelesit. Malah isterinya sendiri, Yong Sainah, tidak tahu mengenai pelesit yang dipelihara oleh Tok Bani. Setelah berkahwin dengan Tok Sainah, Yong Sainah, dia mendapat 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Selepas itu Tok Bani jatuh memanjat pokok dan menyebabkan pinggangnya patah. Akibat dari kecederaan itulah Tok Bani hilang tenaga kelakiannya. Bermula dari situlah keretakan rumah tangganya bermula, bila Yong Sainah mula bermain gila dengan anak muda. Tok Bani tidak boleh berbuat apa-apa kerana kononnya Yong Sainah telah menggunakan bomoh untuk menundukkan Tok Bani. Walaupun Tok Bani tahu isterinya bermain gila dengan pemuda lain, dia tetap membisu sahaja. Suatu hari telah berlaku pertengkaran di antara Tok Bani dengan isterinya Yong Sainah yang berpunca dari perbuatan Yong Sainah yang bermain gila itu. "Kau dah tak ada jantan, buat apa nak cemburu?" kata Yong Sainah menyindir. "Engkau tu dah mati pucuk, takkan boleh nak pandang aku." Ujar Yong Sainah mencabarnya. Kata-kata Yong Sainah itu benar-benar mengiris perasaan Tok Bani. Bagi mengubat hatinya yang luka, Tok Bani selalu membawa diri bila terdengar anak muda datang menemui Yong Sainah. Perasaan marahnya tetap membara setiap kali terpandangkan wajah pemuda yang bermain gila dengan Yong Sainah. Ada juga hatinya mahu bertindak, tetapi terpaksa dipendamkan sahaja bila teringatkan kata-kata Yong Sainah itu. Satu malam, sebaik saja Tok Bani terlihat anak muda yang bermain gila dengan isterinya masuk ke dalam bilik. Dia pun keluar merayau-rayau ke dalam kampung dengan tidak ada tujuan. Ketika sampai berhampiran dengan kawasan tanah perkuburan, dia terdengar bunyi budak menangis. Terasalah belas kasihan di hati Tok Bani mendengarkan tangisan bayi yang sangat menusuk kalbu. Dia pun mencari arah bunyi tangisan bayi itu hingga sampai ke kawasan tanah perkuburan. Semakin dihampirinya, semakin kuat bunyi tangisan bayi tadi. Tok Bani memberanikan hatinya untuk melihat siapakah yang menangis itu. Sebaik sahaja sampai di tempat bunyi bayi menangis itu, Tok Bani melihat satu bungkusan di dalam kain putih yang terselip pada perdu pokok mengkudu. Dia memegang bungkusan itu, terasa lembut sahaja. Apabila hendak dibukanya, bunyi tangisan itu menjadi kuat dan menggerunkan. "Aku hanya nak menolong kau," satu suara halus menegurnya. Bila diselidiki oleh Tok Bani, ternyata bungkusan kain putih itulah yang berkata-kata dengannya. "Siapa kau?" tanya Tok Bani keheranan. "Aku pelesit," sahut suara itu. "Kau nak tolong aku?" Dia merasa gembira bila ada orang yang sanggup menolong dia. "Ya, aku akan menolong kau." Pelesit itu memberi jaminan. Pelesit itu sanggup memulihkan semula tenaga batinnya dan menghapuskan siapa sahaja yang telah menodai Yong Sainah dengan menghilangkan tenaga batin orang itu pula.
Malah dia juga berjanji akan menjaga harta benda Tok Bani dari diganggu oleh pencuri dan sebagainya. Mendengarkan janji pelisit itu, Tok Bani tidak berfikir panjang, terus menerima saja pertolongan tersebut. Tetapi dengan syarat, kita sama-sama berteguhan janji. Tegas pelisit itu selanjutnya. Tok Bani menerima juga syarat perteguhan janji itu. Syaratnya, kau jangan buang aku. Dan bila sampai masanya, hendaklah kau serahkan aku pada waris kau untuk menjaga aku. Kata pelisit itu lagi. Tidak ada bantahan apa-apa dari Tok Bani. Dia menerima saja syarat tersebut, kerana pada fikirannya syarat itu bukanlah susah sangat. Setiap kali bulan mengambang, kau datanglah ke sini dan siramkan aku dengan darah ayam. Pelisit itu mengingatkan dia. Itu juga diterima dengan senang hati oleh Tok Bani. Setelah berteguhan janji, Tok Bani pun membuka bungkusan tersebut. Dilihatnya seorang bayi belum bersifat sedang memegang botol kecil. Bayi itu menyuruhnya mengambil botol seperti botol susu itu, dan di dalamnya ada seekor belalang. Tok Bani pun mengambil botol itu dan dibawa balik ke rumah. Disimpannya baik-baik botol berisi belalang tersebut. Sejak itu, siapa saja lelaki tidak berani lagi menggoda Yong Sainah. Siapa saja berani main gila dengan Yong Sainah, alamatnya kenalah lemah tenaga batin seumur hidup. Puaslah mereka berubat ke mana-mana pun, tidak akan dapat disembuhkan. Sementara itu, Yong Sainah pula selepas itu sentiasa mahukan Tok Bani mendampinginya. Akhirnya, dia sendiri tidak mampu lagi untuk melayani Tok Bani. Terpaksa pula Yong Sainah meminangkan ramai anak-anak gadis untuk menjadi isteri Tok Bani. Apabila Tok Bani meninggal dunia, botol berisi belalang itu dibuang oleh anak cucunya ke sungai, kerana pada sangkaan mereka belalang permainan Tok Bani sahaja. Itulah cerita yang dapat diketahui oleh dukun busuk ketika dia mengubat penyakit jannah. Bagaimanapun, jannah tidak dapat diselamatkan juga. Dia meninggal dunia selepas menderita sekian lama. Macam itulah cerita dari arwah nenek saya dulu. Beritahu Simah termengah-mengah keletihan. InsyaAllah, kata saya perlahan dan merasa simpati dengan keadaan yang dialami oleh keluarga Simah itu. Sementara kita bertemu Ulun Bahar, kita cuba buat lagi macam tadi. Moga-moga dia lari dari awak, sebab ianya bukan penyakit, tapi benda permainan turun-temurun. Ujar saya menjelaskan kepadanya.